Dengan tetamu yang telah pun kita jemput ke studio hari ini, iaitu Yang Mulia Muhammad Syahmi bin Halim Shah, merupakan seorang pesuruhjaya perhubungan awam dan penerbitan. Apa kata kita terus sapa beliau. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Tuan? Alhamdulillah. Sihat ya? Alhamdulillah. 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 Jadi kami di Rampai Pagi itu mengucapkan ribuan terima kasih kerana berkesudian hadir ke Rampai Pagi dan menyerikan lagi Rampai Pagi harian ya. Jadi tadi bercerita ni Tuan, terus saja ke topik tadi. Topik perbincangan kita ni hari ini sambutan 90 tahun pergerakan pengakap di negara Brunei Darussalam. Mungkin sebagai soalan mukadimahnya Tuan, ingin dimulakan sesi ini dengan mengajukan soalan pada kita, jika kita boleh menerangkan kepada penonton Rampai Pagi hari ini mengenai dengan pergerakan pengakap di negara kita ni, negara Brunei Darussalam. Silakan Tuan. Okay. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berbalik kepada soalan tadi tu. Pada tahun 2023 ni genap 90 tahun 1 Januari ni genap 90 tahun kewujudan pergerakan pengakap di negara Brunei Darussalam. Dan selama 90 tahun kewujudannya tu tidak dinafikan berbagai kejayaan dan kecemerlangan telah dicapai, dan paling ketara adalah sebagai misalnya PPNBD telah berupaya menyumbangkan tenaga kemanusiaannya dalam mengisi keperluan negara, dan juga pemimpin-pemimpinnya tu juga ada yang menerajui kepimpinan pergerakan ini sejak awal hingga sekarang, dan telah memperlihatkan pencapaian dan kejayaan peribadi dalam bidang masing-masing, dan tidak dinafikan juga penglibatan persekutuan pengakap itu di peringkat ASEAN, di peringkat Asia Pasifik. Dan sebagai misalnya pada tahun 2018 negara Brunei Darussalam telah terpilih sebagai tuan rumah First ASEAN Road 2018, dan pada tahun 2004 yang lalu juga pernah menjadi tuan rumah di peringkat Asia Pasifik, persidangan Asia Pasifik, dan juga penglibatan pemimpin-pemimpinnya, ahli-ahli PPNBD di peringkat kantor Asia Pasifik, di peringkat dunia, yang telah menyumbangkan dan juga memperkenalkan negara Brunei di mata dunia. Dan dalam perjalanan panjang itu pelbagai pencapaian telah ditempuhi dan pelbagai pencapaian telah dicapai oleh Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam. Dan bisa saya menerangkan juga mengenai dengan sejarah. Sejarah itu merupakan bidang saya juga, Pak Rahmai juga kerja saya juga, mengenai dengan sejarah apa pengakapannya. Dan sedikit mengenai sejarah pengakapan ini, ia merupakan pergerakan pengakap sedunia yang mula ditubuhkan pada tahun 1 Ogos 1907 di United Kingdom oleh Lord Baden-Powell. Ia merupakan seorang tentera berpangkat Lieutenant General. Dan untuk makluman penonton semua, pergerakan ini tersebar di seluruh dunia, hampir ke seluruh dunia, dengan keahliannya 60 juta. 60 juta keahlian. Dan pergerakan ini pada mulanya pada tahun 1907 itu tertumpu kepada remaja remaja muda belia yang berusia 12 hingga 15 tahun, dan matlamat adalah pada mulanya adalah untuk membentuk belia itu menjadi active citizen yang berpandukan kepada tiga nilai, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kepercayaan kepada diri membantu diri sendiri, dan juga untuk ia membangunkan jati dirinya sebagai remaja, supaya dapat menempuh alam dewasanya dengan lebihan bermakna tanggungjawab kepada diri sendiri dan juga tanggungjawab kepada orang lain, dan berdasarkan kepada nilai itu tiga tadi itu, dan juga latihan outdoor yang kami pergerakan pengawal itu outdoor training itu, dan juga 3 core tadi itu yang diterapkan kepada latihan itu, yang juga menjadi tarikan kepada belia-belia pada masa itu dan pada masa ani itu. Sebab itu yang saya mention tadi itu 60 juta tu bukannya sedikit 60 juta tu kebanyakannya belia, belum kita masuk ini volunteers macam ahli-ahli dewasa tu. Dan manakala kalau di Brunei pergerakan itu bermula pada tahun 1933. Tahun 1933 dan diasaskan oleh Allahyarham Datuk Seri Paduka Awang Haji Marsal bin Maun
apa namanya ni, mantan Menteri Besar Brunei dulu yang kedua, dan di bawah bimbingan Allahyarham Abang Muhammad Zaidi bin Abang Taha, penguasa pelajaran Brunei di ketika tu dan pada ketika tu dia diasaskan di Sekolah Melayu Pekan Brunei. Kalau masa ni kalau Sekolah Melayu Pekan Brunei berdekatan dengan Bank Taip dulu Civic Center tu. Di sana tu dulu tu sekolahnya. Betul. Dan daripada gagasan berkenaan itu yang saya terangkan tadi tu, dari tahun 1907 tersebar ke Brunei, tersebar ke negara Commonwealth dan juga terus tersebar ke seluruh dunia tu hasil daripada idea Badir Pawala tu. Dan berdasarkan perjalanan pergerakan pangkap atuk telah yang kalau di Brunei tadi saya mention 90 tahun adalah wajar untuk diadakan satu bentuk sambutan untuk memperingati sejarah penubuhannya di Brunei itu. Dan pada tahun 2023 pergerakan ini akan mencapai 90 tahun dan tiba masanya tiba masanya sebuah acara, satu bentuk acara sepanjang tahun 2023 bersempena 90 tahun dengan nama Carnival 90 tahun sempena 90 tahun berpangkap di negara Brunei Darussalam ataupun K90 kami menggalakkan K90 dalam dan untuk makluman bersama dalam tempoh masa 10 tahun yang akan datang kita ini akan mencapai Pipin BD akan mencapai 100 tahun dan sudah semestinya jarang ada organisasi terutamanya NGO yang mencapai usianya akan mencapai 100 tahun atau Betul. atutah yang apa namanya ni sudah tentulah image sambutan itu ingin Pipin BD ketengahkan kepada orang ramai. Okey. Dan itu bukan lagi sedikit sebanyak ya mengenai dengan pergerakan pengakap. Jadi bayangkan ya 60 juta keahlian seluruh dunia dari tahun 1907. Yes, Okey. 07. Jadi di sini apakah antara objektif sambutan 90 tahun pergerakan pengakap di negara Brunei Darussalam ini? Terima kasih. Antara objektif untuk sambutan K90 ini adalah untuk meraihkan rasa bersyukur dan sukacita dengan pencapaian Pipin BD itu sepanjang 10 tahun pergerakan pengakap di negara ini dan juga pada masa yang sama untuk meningkatkan visibility Pipin BD di negara Brunei Darussalam dan juga untuk memberitakan kegiatan Pipin BD kepada orang ramai. Dan di antara konsep yang Pipin BD ketengahkan di antaranya adalah nilai keugamaan dalam sambutan K90 atau nanti sambutan 90 tahun dan program kegiatan K90 yang mempunyai penerapan nilai-nilai keugamaan serta pelaksanaan kegiatan berbentuk kerohanian dan juga visibility sebagai contoh yang pada masa yang adalah ani yang the first yang adalah untuk meningkatkan visibility itu dan juga diharap nanti selain program-program yang dirancang itu untuk memberikan impak yang positif dan tinggi terhadap visibility Pipin BD termasuklah menulis hebahan dalam bentuk media cetak dan juga media online dan juga youth engagement lepas satu konsep youth engagement penglibatan muda belia dalam merangka dan merancang program K90 dalam memberikan idea dan pendapat mereka tu community engagement penglibatan masyarakat, kami juga melibatkan masyarakat nanti dalam program-program kami dan juga SDG integration pengintegrasian matlamat pembangunan mapan dan ini merupakan salah satu salah satu matlamat pergerakan pangkap sedunia dorang ini merupakan co-partner UN dalam SDG ni. Sebab tu pangkapan ni bergiat aktif dalam SDG ni sampai untuk makluman kalau masa man hour SDG Brunei pada masa ni akan almost 30 juta jam. Untuk makluman untuk makluman para penonton. Ya. Okey, itu dia. Mungkin kalau boleh ditanyakan kepada Tuan, 90 tahun pergerakan pengangkap di Darussalam bermula pada 1933 sehingga pada tahun ini 1 bulan Januari nanti tahun 2023 lengkaplah 90 tahun, genaplah 90 tahun sebenarnya pergerakan pengangkap di negara Darussalam. Saya percaya memang sudah cukup dirancangkan dengan teliti sekali di antara program-program ataupun pengisian yang akan diketengahkan apabila menyambut tahun 90 tahun sambutan nanti. Mungkin boleh dikongsikan dengan penonton Rampai Pagi. Okey, terima kasih. Okey, insya-Allah pada 1 Januari nanti akan diadakan majlis kesyukuran sempena 90 tahun berpangkap di Masjid Ar-Rahim, Kampung Bukit Panggal Tutong. Kenapa di sana? Disebabkan kalau pada tahun 1934 dulu kemah pertama diadakan di daerah Tutong.
Di daerah tu pada tahun 1934. Sebab itu sambutan itu, kesyukuran itu diadakan dulu di sana pada 1 Januari itu. Dan saya mengalu-alukan mantan-mantan ataupun para orang ramai yang pernah mengikuti pegang pangkap, kami mengalu-alukan kedatangan bis kita untuk sama-sama memanjatkan kesyukuran. Dan seterusnya majlis perasmian acara kedua pada bulan Januari, majlis perasmian Karnival K90, Karnival 90 tahun sebenar pergerakan pangkap dan pada majlis satu nanti akan diadakan pada 29 Januari yang mana perasmian logo 90 tahun akan dirasmikan nanti pada 29 Januari dan seterusnya hingga acara kemuncak. Saya terangkan dulu acara kemuncak pada forum belia pengangkap sebuah ini yang akan diadakan insyaAllah pada bulan Jun nanti. Dan pada bulan 12 nanti insyaAllah akan diadakan Jambore Nasional ke-5 pada bulan Disember 2023. Itu merupakan acara kemuncak bagi K90 sambutan 90 tahun. Dan insyaAllah nanti Jambore Nasional ini akan menjemput pangkap-pangkap daripada serantau dan juga peringkat Asia Pasifik bagi sama-sama memeriahkan lagi Jambore Nasional. Ini merupakan perkhidmatan peringkat peringkat negara yang dianjurkan untuk ahli-ahli pangkap tunas, muda, remaja dan kelana. Dan ini merupakan juga highlight kami nanti dalam memberikan dan juga dan memastikan acara K90 itu akan menjadi ristaan kepada ahli-ahli nanti insya-Allah. Dan kali terakhir Jambore akan diadakan pada 2013 yang lalu, 10 tahun yang lepas. Jadi alhamdulillah nanti insya-Allah yang pada bulan Disember nanti 2023 yang kali kelima untuk ahli-ahli pengangkap di negara Brunei Darussalam insya-Allah. Okey. Masa yang tersisa 3 minit ini mungkin Tuan boleh menerangkan apakah antara harapan dalam mengkayahkan sambutan 90 tahun pergerakan pengangkap ini. Okey. Harapan bagi mewakili pihak PPNBD ianya PPNBD berharap ia akan dapat meningkatkan visibility PPNBD di negara ini dan selain tujuan untuk memperingati perjalanan sepanjang 90 tahun pergerakan pangkap di negara ini dengan menghargai sejarah perjalanan PPNBD, menghargai jasa bakti pengasas-pengasas terdahulu, tokoh-tokoh terdahulu yang telah meninggalkan Ketani sudah dan diharapkan juga dengan penganjuran program K90 ini dapat mempelbagaikan lagi kegiatan pengakap di samping dapat meningkatkan lagi keahlian ahli PPNBD terutama dari golongan kanak-kanak hingga belia dan juga volunteers sukarelawan dalam membantu kanak-kanak dan juga belia ni dan juga dapat membukakan persepsi ibu bapa tentang kebaikan dan juga kelebihan menyertai pergerakan pengakapan ini. Atutah menjadi harapan PPNBD itu untuk mempelbagaikan lagi choices of kegiatan kepada kanak-kanak sampai belia ni. Okey, alhamdulillah ya. Dengan wawancara kita pada hari ini 90 tahun pergerakan pengangkat di negara Brunei Darussalam sudah pun dijelaskan bersama tetamu undangan kita yang mulia Tuan Muhammad Syahmi bin Halim Shah, iaitu selaku Pesuruhjaya Perhubungan Awam dan juga penerbitan. Jadi kita mengharapkan acara ini akan berjalan dengan lancar. Ini merupakan 90 tahun ya. Bukannya orang usia yang singkat. Jadi usia tu 90 tahun, bukan lagi matang tu. Lebih daripada itu. Banyak perkara yang dilalui dan juga pastinya ada cabaran dan juga ujiannya. Namun begitu, peningkatan dari masa ke semasa yang terbaiklah untuk pengakap negara Brunei Darussalam. Jadi ribuan terima kasih Tuan dengan penjelasannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.